Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada pendengar-pendengar sekalian. Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan kurnianya kita diberikan kesempatan untuk bertamu di Ramadan. Maksudnya kita telah diberi ruang, peluang, masa untuk duduk di dalam bulan Ramadan ini. Jadi Alhamdulillah kita telah pun masuk hari yang kedua berpuasa di bulan Ramadan pada tahun 2020 atau 1441 Hijrah. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan ini untuk mengambil manfaat yang ada dalam bulan Ramadan ini, di mana pada bulan Ramadan ini syaitan diikat. Dengan keadaan begitu, kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang paling pentingnya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya adalah satu camp ataupun camp ibadah untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi Alhamdulillah kita ambil kesempatan yang ada, yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan sebaiknya. Tidak dinafikan dalam banyak-banyak hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maklum, di dalam Al-Quran ada menyebutkan bahawa di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kemuliaan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ya Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saudara-saudari sekalian pendengar yang dirahmati Allah, pada segmen kali ini kita akan membincangkan ataupun kita akan berkongsi-kongsi pendapat atau memberi peringatan atau memberi tips berkenaan dengan Lailatul Qadar. Jadi kerana kita sudah pun berada dalam bulan Ramadan, maka rugilah andainya kita tidak menjadi orang-orang yang menjejak Lailatul Qadar. Kerana sesungguhnya dalam Lailatul Qadar itu terdapat bermacam-macam kelebihan yang khusus untuk diri kita sebenarnya. Jadi Alhamdulillah ala kulli hal, pertama-tama sekali kita harus memahami apakah itu Lailatul Qadar. Seperti dalam firman Allah yang telah kita bacakan sebentar tadi, Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang kita ingin membincangkan apakah kelebihan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya dari redundant lah. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu adalah malam. Jadi sebenarnya kalau cara yang terbaik untuk sebut adalah Lailatul Qadar. Atau kalau kita nak sebut bahasa Melayunya, Malam Al-Qadar. Itulah yang terbaik. Jadi kita kembali balik kepada apakah kelebihan Lailatul Qadar. Jadi yang pertamanya adalah dia mempunyai keistimewaannya yang tersendiri, di mana kebanyakan ulama mengatakan bahawa pada malam tersebut sesiapa yang diberi anugerah untuk bertemu dengan
malam tersebut, segala hajatnya akan ditunaikan. Maksudnya Allah tu memang akan menunaikan segala hajat kita. Apa yang kita doa pasti akan dikabulkan. Tetapi pada malam Al-Qadar ini, dia akan menjadi lebih tepat. Seumpama macam mana yang Allah sebut, sebagaimana pada waktu malam sepertiga malam kita bangun menunaikan solat tahajud, doa tu umpama anak panah yang tepat mengenai sasaran. Jadi pada malam Al-Qadar ini, keadaan itu diamplifykan lagi, digandakan lagi. Maksud dia ketajaman doa pada malam itu seolah-olah memang tiada hijab. Allah akan angkat terus, dan kita sangka baik pada Allah SWT bahawa doa pada malam tersebut akan dikabulkan, mungkin dalam keadaan yang sangat pantas ataupun dengan kadar yang kita tak dapat nak explain bagaimana. Tapi inilah antara kelebihan malam Al-Qadar ini. Karenanya pada malam tersebut Imam Qurtubi ada mengatakan bahawa malaikat Jibril akan turun pada malam tersebut, dan malaikat-malaikat lain juga. Jadi mereka turun dari setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut sehingga waktu fajar. Maksud dia malam Al-Qadar ini bermula waktunya adalah selepas waktu maghrib atau buka puasa tu, dia sebenarnya dah bermula. Jadi beruntunglah siapa yang mengamalkan sunnah berbuka puasanya, kemudian solat maghrib berjamaah, kemudian solat isyak berjamaah, kemudian solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kemudian solat sunat tarawih sama ada 8 atau 20, kemudian buat solat sunat witir, kemudian di penghujung malamnya bangun pula. Ada yang sebelum tidur dia bertadarus dulu, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi membaca Quran, kemudian buat solat sunat tahajud. Ada yang boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat hingga 12 rakaat. Kemudian buat solat sunat Lailatul Qadar lagi 2 rakaat. Kemudian buat solat sunat tasbih, solat sunat taubat, solat sunat hajat, bermacam-macam jenis amalan ibadah pada malam tersebut. Maka setiap solat itu doanya diaminkan oleh malaikat. Maka dia punya power dia tu besar, insya-Allah. Dan pada malam Al-Qadar ini juga adalah satu keadaan di mana malam itu berlaku dengan keadaan yang sunyi, sepi, aman, tenteram, damai, tenang. Dan keadaan ini hanya akan dapat dirasai oleh orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi alhamdulillah, dalam keadaan bagaimanapun, insya-Allah ada di kalangan pendengar yang mungkin sudah pun bertemu dengan Lailatul Qadar, ada yang masih belum. Jadi pada yang belum, janganlah kita pernah berputus asa, dan jangan pula kita menyangkakan, oh ya, aku ni adalah seorang pendosa dan aku tidak layak untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita harus sentiasa think positif. Kita harus sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus mengejar, kerana Lailatul Qadar ni adalah untuk semua orang. Dalam Al-Quran disebut tentang Lailatul Qadar, dan Rasulullah dah bagi tips bahawa Lailatul Qadar akan berlaku pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan dibagi tips lagi, dikhususkan lagi, berlaku pada malam-malam yang ganjil, iaitu malam 21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Walau bagaimanapun, janganlah kita terlalu rigid ataupun kita terlalu mengambil berat pada hari-hari yang disebutkan saja. Jadi di sinilah kita nak membincangkan pada segmen ini bagaimana nak menjejak Lailatul Qadar.
Jadi pada mukadimah tadi kita telah menerangkan beberapa perkara. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan ambil sedikit masa, walaupun kita tidak ada masa yang panjang, namun kita akan membincangkan sedikit bagaimana nak menjejak Lailatul Qadar ni. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama sekali adalah never think it is too late, kata orang Jawa ya. Jadi kita baru masuk hari yang minggu pertama. Kita baru masuk minggu pertama bulan Ramadan. Jadi apapun keadaan yang berlaku, tambahan pula dengan keadaan perintah kawalan pergerakan di mana kita tidak dapat keluar menunaikan solat di masjid-masjid, kita tidak dapat pergi kerja. Ada yang boleh kerja tapi ada yang tidak dapat menunaikan pekerjaan, kena berkurung di rumah. Jadi kita kena ambil kesempatan untuk benar-benar menjejak Lailatul Qadar ini. Bagaimana caranya saudara-saudari? Jadi insya-Allah pertama sekali adalah dengan niat yang kuat. Maksudnya kalau andainya kita belum pasang niat nak cari Lailatul Qadar, maka kita pasang niat sekarang yang kita nak mencari Lailatul Qadar ini. InsyaAllah kita nak cari sampai jumpa, sebab dia ada. Dan dia pasti akan ditemu oleh siapa yang mencari. Jadi kalau kita tak mencari, kalau kita sekadar menyebut-nyebut sahaja, tapi kita tak berusaha bersungguh-sungguh, memang kita tidak akan jumpa. Tapi kalau kita betul-betul nak cari dan kita berniat, kita mulakan innamal a'malu binniyat, kita mulakan dengan niat dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya pada bulan Ramadan tahun ini aku ingin benar-benar mencari Lailatul Qadar ini, ya Allah. InsyaAllah itu that's the first step ya. Jadi yang keduanya haruslah dengan lisan. Maksudnya kita perlu menyuarakan keinginan kita ini. Allah sudah tentu, dia dah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi inilah sifat kita sebagai hamba, iaitu kita melakukan sesuatu atas dasar apa yang dianjurkan ataupun diajarkan oleh Rasulullah, apa yang ditunjukkan, apa yang diberitakan dalam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita mulakan dengan niat, kita sambung pula dengan keadaan satu bentuk perkataan ataupun kita suarakan sesuatu. Jadi apa yang perlu kita suarakan, iaitulah doa. Kita haruslah berdoa bermula daripada sekarang ya. Jadi kita terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi apa yang kita nak doa? Mudahnya saudara-saudari, kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon kepadamu pada tahun ini aku ditemukan dengan malam Al-Qadar, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, temukanlah aku dengan malam Al-Qadar pada tahun ini. Ya, itu bahasa mudah, doa mudahnya ya saudara-saudari. Doa dalam bahasa Melayu, itu doa yang mudahnya. Jadi macam mana cara dia? Kita doa setiap hari, setiap kali lepas solat, setiap malam, setiap pagi, petang. Jadi kita doa tak berhenti-henti, menunjukkan kepada Allah SWT kita sungguh-sungguh nak cari ni. Jadi kita minta doa dia. Hanya dia sajalah yang boleh mengurniakan malam Al-Qadar ini kepada kita. Jadi itu berdoa. Dan yang ketiganya adalah haruslah kita tunjukkan kepada Allah SWT melalui perbuatan. Dan kita dah niat dan kita dah berdoa. Tapi haruslah juga ada usaha lainnya, iaitu usaha secara perbuatan. Maka apa yang kita boleh buat? Maka haruslah kita niat, kita azam dengan bersungguh-sungguh azam bahawa kita mesti menghidupkan malam-malam dalam bulan Ramadan ini bermula pada malam ini. Janganlah kita tangguh-tangguh lagi. Andainya kita sebelum ni kita ambil sambil lewa ataupun mungkin kita buat ala kadar. Tidak lagi, kita mulakan, buat timetable, buat schedule. Kita mula upgradekan diri kita. Jadi buatlah solat sunat yang lain selain pada solat fardu yang wajib.
kita tambah dengan solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Jadi maksud dia solat sunat sebelum subuh, kemudian solat sunat sebelum zuhur, dan solat sunat selepas zuhur, solat sunat sebelum asar, solat sunat selepas maghrib, solat sunat sebelum dan selepas isyak. Kemudian kita tambah lagi dengan bacaan Al-Quran, sebab Lailatul Qadar ni ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi isu tentang kaitan dengan Al-Quran kita akan bincangkan pada episod yang akan datang. Tapi pada malam ini kita cerita tentang 3 core dulu, iaitu pertama sekali kita pasang niat untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, kita berdoa dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah SWT, ya Allah, untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Jadi doa ni harus dilafazkan seberapa kerap yang boleh, istiqamah. Dan yang ketiganya, kita harus menunjukkan perbuatan yang mungkin sebelum bulan Ramadan ini kita punya amal ibadah kita biasa-biasa saja ataupun ala kadar, kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tukar kita punya pace, kita tukar rentak kita, nak menunjukkan bahawa kita sedang berusaha untuk memperbaiki diri kita, kita berusaha untuk mensucikan hati kita, dan kita benar-benar berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah saudara-saudari sekalian, dengan tips awal ini, marilah kita sama-sama mulakan rentak dalam menjejak Lailatul Qadar. InsyaAllah saya doakan diri saya sendiri dan juga para pendengar sekalian, sama-sama insyaAllah kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar pada tahun ini, insyaAllah. Amin, amin, amin. Sekian dahulu untuk segmen kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.